Apa khabar semua? Jawab saya, Alhamdulillah, luar biasa, best. Mula. Apa khabar semua? Luar biasa, best. Saya tak dengar, tak best lagi. Para pelajar sekolah Datuk On, silakan. Saya sangat mati almarhum Datuk On bin Jaafar. Itu sebab siapa yang ada simpan nombor WhatsApp saya, memang muka profil WhatsApp saya lah profil Datuk On. Saya sangat mati beliau. Belakang pun ada muka beliau. Nak cerita apa? Tu tengok yang kuning tu. Aku cakap korang tu tengok kan, padahal tak tengok pun sebelum ni. Yang belakang tu yang kuning tengah tu Datuk On. Datuk On pernah menjadi pegawai daerah Batu Pahat. Dan hebatnya beliau ini luar biasa. Beliau yang mewujudkan satu parti, beliau meninggal daripada parti yang lain. Wah, ni dari segi politiknya, dari segi kepimpinan luar biasa. Tok nenek dia hebat. Orang istana dan sebagainya. Maknya orang Turki. Panjang cerita, malah aku cerita lebih. Itu kalau ceramah sekolah, bila kita suka bicara bab sejarah. Baik, adik-adik, duduk tegak semua. Anda orang Batu Pahat, orang hebat-hebat. Walaupun Batu Pahat banyak parit, tapi banjir juga. Faham tak faham, Pak Pelajar? Ini memang apa boleh buat, masalah peparisan agaknya lah kan. Baik adik-adik, kalau Ustaz tanya apa khabar, jawabnya Alhamdulillah. Luar biasa, best. Boleh ke tak boleh? Semula. Aku ni dah lama tak ceramah untuk budak-budak. Kau faham tak faham? Saya sekarang ni ceramah semua orang tua-tua je. Masjid, surau dah jarang saya ceramah. Sekolah-sekolah. Jarang dah. Jadi saya minta maaf lah cikgu kalau saya tak berapa nak pandai ceramah sekolah. Saya biasa ceramah masjid, surau, pumis, korporat dan sebagainya. Tapi bila sekolah-sekolah ni, ialah Cikgu Salman jemput, rupanya beliau dulu pernah mengajar di CA, betul pernah saya ceramah di CA. Dia kata, Ustaz, saya nak jemput Ustaz datang ke sekolah saya di Datuk On pula. Saya kata, saya cubalah insyaAllah. Saya dah lama tak terima ceramah sekolah ni. Bukan kekuat, kau faham tak faham? Bukan belagak. Sebab adalah sebab-sebab tertentu. Bukan nak jaga standard. Tak. Ada sebab-sebab tertentu. Sebab saya dah tak berapa pandai nak cakap dengan budak-budak. Kau faham tak faham? Mungkin faktor usia agaknya. Itu sebab bila cikgu kata dulu aku pakai kereta. Tapi itulah kan fasa berubah maka kena pakai songkok lah. Nanti kalau kau pakai kereta orang kata tak sedar diri. Faham tak faham? Belajar, ya? Baiklah adik-adik. Kalau Ustaz tanya apa khabar, jawabnya Alhamdulillah luar biasa best. Boleh ke tak boleh? Kita cuba. Budak Batu Pahat jangan bawa malu company. Semula. Apa khabar semua? Luar biasa. Baik adik-adik, ini yang Ustaz seronok. Saya seronok jumpa anda pagi ni. Sebab apa? Saya nak dapatkan aura hebat daripada anda dah semua. Adik-adik, bila mana Allah Ta'ala tempatkan kita di mana? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'azaban nar. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 191. Pak pelajar, kau dengar ke tak dengar? Aku rasa pekan khas sebab aku bukan masalah pendengaran. Betul tak? Kalau masalah pendengaran, sebelah kena ada translator. Saya pernah ceramah. Saya ceramah untuk pernikahan khas. Itu jam program peringkat kebangsaan. Mereka ada hari sukan. Korang pun ada hari sukan, betul tak? Saya sekolah menengah dulu. Sekolah menengah kebangsaan Jalan Jonet Moore. Orang Moore Jalan Jonet. Sekarang ni Tun Sulaiman Ninam Shah pun tokoh hebat juga. Saya sekolah di sana, memang ramai rakan-rakan saya budak PKBP. Sekarang PKBP lagi ke? Sekarang pernikahan khas integrasi kan? Saya tak tahulah. Zaman berubah-ubah lantak korang. Pening kepala aku pun dah tak faham dah. Tapi nak cerita apa adik-adik? Ya sama lah. Kalau korang, ni Nasrid nama muka tuanku, ampun tuanku. Ini biasa saya tukar. Muka PM masih tukar. Pening kepala Jabatan Penerangan. Kau faham tak faham? Ni dah tak tahu dah penanti siapa pun dah tak tahu. Pun payah juga lantak dia orang lah ya. Kita ni penyawat awam buat aja kerja kita. Jangan cerita lebih. Baik adik-adik, tuan-tuan puan. Tapi saya dibayar gaji oleh kerajaan negeri. Maka saya sokong JDT. Faham tak faham adik-adik? Walaupun JDT kalah. Ada orang kata, Ustaz, walaupun saya ni duduk Johor. Tapi selalu ke Kuala Lumpur. Tak sedar diri tuan-tuan ya. Saya walaupun JDT kalah, JDT tetap ada tiku. Tapi bukan semangat bola sangat. Kau tanya aku pemain bola. Bukan aku kenal pun. Saya tak kenal. Ada seorang kata orang kampung saya, ustaz juga ngajar sekolah menengah kebangsaan sampai bunga. Katanya dia abang kepada Sapawi Rashid. Dia pun cakap ni abang Sapawi Rashid. Aku pun tanya, Sapawi tu siapa? Buat malu betul kan?
Saya bukannya minat bola, cuma semangat patriotik. Kau faham tak faham? Saya tengok bola bila ada Johor ataupun Malaysia. Kalau Malaysia ada Piala Dunia, aku tengok. Tak ada Malaysia, aku tak tengok Piala Dunia. Walaupun 4 tahun sekali pun belajar. Ya. Aku tak layan. Itu sebab adik-adik, tak kira lah apa yang berlaku. Tapi lah itulah, aku dah siap simpan baju. Ingat nak cuti semalam. Rupanya kerja badan muka kan. Saya pagi semalam, saya ada ceramah satu online. Kemudian petang, ramai orang tak tahu. Saya tetap berpencen mengajar suagama. Tahu suagama? Adik-adik tu suagama. Suagama ni sekolah petang. Barangkali korang mungkin ada sampai dah jahaz. Mungkin ada sekolah. Tapi cikgu suagama pun kata dalam kau tak payahlah sekolah. Kita kesian sebab apa? Sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Okey. Ada pendidikan khas untuk korang belajar. Tak ada masalah. Bagus. Ini tempat yang terbaik untuk anda. Tapi ruginya kita suagama belum ada lagi. Suagama baru ada sekolah buta je ada. Untuk budak cacat penglihatan, braille dan sebagainya ada. Ya, di Elizabeth, di Johor Bahru. Tapi di Muar, di Batu Pahat, barangkali belum ada lagi. Tapi sekarang ni dah ada dalam proses. Kita nak orang, walaupun OKU ke, tak kira lah siapa kita, orang kelainan upaya ke, pendidikan khas ke, tapi tanggungjawab kita kepada Allah, kita kena jelas. Faham adik-adik? Ini penting. Walaupun kau tak pergi suagama, tapi kena belajar agama. Jadi adik-adik, apa Jono sampai ke situ tadi? Saya mengajarlah. Kemudian malam tadi saya ada program online. Malam tadi saya dah tidur Batu Pahat dah sebab saya dah ready. Saya malam nak gegas-gegas pagi-pagi. Jadi saya dah tidur Batu Pahat. Malam tadi ada ceramah online dengan Datuk Ustaz Kazim. Kemudian pagi dengan anda. Kemudian malam ni ada kuliah lagi. Petang ni aku ngajar. Kemudian esok pagi kuliah subuh. Memang gila hidup aku. Faham tak faham belajar. Itu sebab saya dah jarang terima ceramah dekat-dekat ataupun sekolah ni. Saya terima ceramah untuk yang macam yang betul-betul ni lah. Yang bukanlah sekolah tak betul. Tapi tak apalah, nanti kita cerita lah ya. Adik-adik, para pelajar, tak kiralah siapa pun kita. Dalam ayat surah Ali Imran, dengar betul-betul. Yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala kata, Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Apa maknanya para pelajar? Dalam Quran iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semada mereka ketika berdiri ataupun duduk dan semasa mereka baring, mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Makna kejadian langit dan bumi bukan saja engkau nampak awan, nampak mentari, nampak bulan, nampak bintang. Tidak, Pak belajar. Langit, apa yang ada di langit, itu siapa cipta? Oh, aku cakap dengan orang, kau faham tak faham ni? Langit siapa cipta? Allah. Adik-adik, kau tanyalah siapa pun, dia kata Allah yang cipta. Ini kita kena kenal. Walaupun kita ni siapa Pak belajar, kita kena kenal Allah. Anak saya umur 3-4 tahun, saya dah ajar dah. Anak saya umur setahun lebih dah. Saya tanya, siapa cipta gunung? Saya duduk orang tangkak. Tangkak ni dekat kaki Gunung Ledang. Kau faham tak faham? Gunung Ledang tu, Mount Ophir tu memang dicari oleh orang Yahudi tau. Panjang ceritanya, malah aku cerita lebih lah. Tapi nak cerita apa Pak belajar? Waktu kami jalan-jalan kat Gunung Ledang, saya tanya anak saya umur setahun lebih yang pandai berjalan. Baru pandai berjalan. Saya tanya dia, Fakihah, siapa cipta gunung? Agak-agak dia jawab apa Pak belajar? Allah. Dan ini yang kita nak ajar anak-anak kita. Faham tak faham? Adik-adik, gunung, langit, semua ini siapa cipta? Allah. Hatta Pak belajar, Allah Ta'ala kata dalam Quran, kejadian langit dan juga fis sama'i wa tiwal ard, dan juga di bumi. Bumi ni siapa cipta? Allah. Di bumi siapa ada Pak belajar? Kita. Kita ni siapa cipta? Allah. Walaupun lah ada orang kata, kau ni budak sekolah mana? Sekolah Dato' On. Kelas apa? Pendidikan khas je. Malu nak cerita. Adik-adik, siapa cipta kita? Allah. Peduli apa orang nak kata? Alah, saya ni tak pandai lah. Walaupun orang ini, kau budak mana? Pendidikan khas. Apa pendidikan khas kau ni? Tua benar. Cakap dia, siapa cipta saya? Allah. Biar apa orang nak kata adik-adik. Ingat, Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala kata dalam Quran sambil berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana. Sampai kita kata, Rabbana ma khalaqta haza batilan subhanaka faqina azaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Adik-adik, Allah Ta'ala cipta semua makhluk Allah yang berada di bumi, di langit, di lautan, di mana saja. Bukan sia-sia Pak belajar. Faham tak faham? Bukan sia-sia. Kadang-kadang kita fikir, kenapa Allah Ta'ala cipta aku macam ini? Orang lain belajar sekali tu faham.
Aku belajar 100 kali tak faham-faham. Itu berkadang, ya Allah, bodohnya aku. Cikgu tu pun kurang hajar, dia kata, bodohnya kau. La ilaha illallah. Cakap balik cikgu, kalau saya bodoh, cikgu double bodoh. Jangan. Ya. Adik-adik, orang yang kata pelajar bodoh, sebenarnya dia yang tak kerti ngajar. Kau faham tak faham belajar? Saya seorang guru. Saya cikgu. Saya kata kalau budak tu bodoh, mana aku yang tak kerti ngajar? Kenapa budak tu bodoh? Ustaz ni memang Allah Ta'ala dah cipta dia bodoh. Tidak, Pak belajar. Walaupun kita ni lambat ke apa-apa, Ustaz, saya ni short sikit lah Ustaz. Saya short lah Ustaz, banyak lubang ni, banyak wire putus ni. Adik-adik, biarlah bawa nak kata, tapi Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala tak cipta kita semua ni dengan sia-sia. Ingat adik-adik, ini keywordnya. Allah Ta'ala tak cipta kita sia-sia. Walaupun kita rasa macam, alah Ustaz tak pandai lah. Adik-adik, korang datang sekolah ni pun satu rahmat yang besar, kau tahu. Korang datang sekolah ni pun satu benda yang sangat luar biasa. Kalau duduk rumah barangkali membuta, payah juga. Zaman dulu-dulu, mak bapak malu anak-anak dia yang tak berapa normal ni. Faham tak faham? Anak-anak dia simpan dalam peti ais. Itu pun payah juga apa belajar. Dia simpan dalam almari. Orang datang raya semua, jangan datang rumah aku. Kenapa? Rupanya ada anak cacat. Faham tak faham apa belajar? Orang dulu, minta mak cakap hoi adik-adik dengar. Orang, kau faham tak faham ni? Aku ni dah lama tak ceramah depan orang. Kau faham tak faham? Selalu ceramah depan kamera je. Saya seronok ceramah depan kamera. Sebab tak nampak muka orang. Jadi saya tak malu sangat. Tak takut sangat. Itu sebab kalau depan TV saya seronok. Sebab tak nampak orang. Kau faham tak faham? Tapi macam orang gila lah cakap seorang-seorang. Itu belum lagi dalam radio Pak belajar. Kalau aku cakap dalam radio lagi tak faham apa. Mikrofonnya ada. Assalamualaikum para pendengar semua. Oh, macam orang gila weh. Ni ustaz ni betul tak betul ni? Entah-entah dia dulu mantan PKBP agaknya kan. Mantan bukan khas agaknya dia ni. Betul Pak belajar. Bila ceramah depan korang, aku nampak muka walaupun semua pakai purdah. Kau faham tak faham Pak belajar? Tapi tak apalah. Kita pakai je lah kan. Ikutlah SOP apa yang sepatutnya. Tapi bila mana ceramah depan kamera ni saya seronok. Sebab apa? Kita tak payah jumpa orang. Satu hari saya pernah ceramah. 8 ceramah Pak pelajar. Satu hari. Seronok. Pagi dekat Kelantan, tengah hari dekat Terengganu, petang sikit dekat JB, malam sikit sebelum maghrib petang, hujung-hujung tu ada kuliah asar bagai-bagai tu. Dekat Perak, kemudian tiba-tiba maghrib pula aku pergi Negeri Sembilan. Dah macam naik pintu suka hati Doraemon. Kau faham tak faham belajar? Kan Doraemon ada pintu suka hati dia kan? Dia masuk suka hati. Pintu suka hati. Pak belajar itu seronok lah. Dia boleh pergi mana-mana saja. Tapi bila mana bab belajar online pandemik ni, itulah. Kita online ni seronok boleh pergi mana-mana. Lepas tu Cikgu Salman kata, Ustaz nak jemput ceramah semuka boleh tak? Saya tanya dulu, SOP okey kita okey? Okey Ustaz, semua dah ambil dos semua Alhamdulillah. Saya kata kepada Allah berserah. Saya okey je insyaAllah. Dan saya cuba datanglah saya kata. Saya pun dah lama tak ceramah semuka. Kami kuliah Masjid Surau okey lah. Tapi ceramah Masjid Surau ni orang tua-tua je. Faham tak faham Pak belajar ya? Ceramah Masjid Surau biasanya RTM. Apa RTM? Remaja tunggu meninggal. Semua tua-tua je. Kita ceramah pun diam. Bukan dia faham pun. Tapi itulah saya dengan orang tua cara orang tua. Saya minta maaf cikgu. Mungkin dia yang tak selesa. Ustaz ni benda lah dia kan. Ceramah tak apa-apa. Memanglah depan aku budak bukan khas. Kalau aku ceramah normal aja, aku yang tak normal. Faham tak faham belajar ya? Jadi aku kena ceramah ikut cara korang lah. Ya, ya, baik adik-adik, tak kepala soalan. Adik-adik, Allah Ta'ala kata dalam Quran, apa yang Allah Ta'ala cipta di langit, apa yang Allah Ta'ala cipta di bumi, ada tak yang sia-sia? Tak ada. Walaupun kita ni okey. Saya ramai kawan-kawan saya buta. Saya ramai kawan-kawan saya pekak. Ramai. Ustaz jangan cakap pekak yang pekak. Habis itu yang ada dalam kamus. Kau faham tak faham? Kau dalam TV tak boleh. Faham aja. Saya pernah dalam TV cerita bab jiran. Bila cerita bab jiran ni, saya cakaplah dalam TV. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton. Kita janganlah sampai kita bela kucing, kemudian kucing kita berak depan laman jiran kita. Kau rasa dalam TV boleh tak sebut perkataan berak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Penerbit dalam, kau tahu tak kat dalam TV biasa nampak pengacara ada macam kat telinga, betul tak? Itu bukan makna dia pekak, kau faham tak faham? Kesian pengacara tu. Muka cantik, pekak rupanya. Itu bukan pekak, itu namanya earpiece Pak pelajar. Ya. Dia pakai tu untuk dapat isyarat daripada bilik kawalan. Jadi bila dapat tu nak iklan ke apa bagai. Jadi saya tengah live waktu tu, tanyalah ustaz, seorang-seorang itu jam belum ada moderator.
Bila kita lihat seorang sebutlah pasal berak, penerbit bising kat tinggi, "Ustaz, jangan cakap berak." Ini aku tengah live dalam TV yang menonton berbilon-bilon kat luar kan. "Ustaz, jangan cakap berak." Habis aku nak cakap apa? Akhirnya itu jam saya tak boleh terfikir, saya pun sebut buang, jangan sampai kucing buang air besar depan laman jiran kita. Habis tu barulah penerbit tanya, "Ustaz, kenapa cakap berak?" "Lah mana aku tahu." Lepas tu baru saya terfikir, patut ke dia cakap jangan buang apa? Buang najis. Faham tak faham Pak Baja ya? Ini kena ikut bahasa standard. Walaupun saya banyak menggunakan bahasa Johor Riau. Kita orang Johor. Kadang-kadang orang Terengganu nung. Orang Terengganu dalam TV semua makan cakap citang bukan. Ada orang Terengganu sini. Minta maaf lah. Ada orang Terengganu maafkan kami deh. Nana kan kita. Saya belum lagi dalam TV kada orang Kelantan nana. Makin belum lagi orang Kedah hampir mana kan. Adik-adik dalam TV kadang-kadang ustaz-ustaz pun ramai ikut lorat telur mereka saja. Jadi kita orang Johor takkanlah tak boleh ikut telur kita. Kita orang Johor ni ada Johor Riau. Johor Riau ni bahasa standard kita lah. Belum lagi kau duduk muang yang dekat pinggir sungai. Kalau yang duduk kat lenga kat sungai tu, ni cikgu kita orang muak. Cikgu kita duduk sarang. Sarang buaya, takut buaya barangkali dulu buaya banyak agaknya. Jadi orang lawan buaya tu, dia buatlah satu kampung. Namalah sarang buaya, agaknya lah. Kena tanya lagu besar JPK1 kita. Saya nak cerita apa Pak Belajar, belum lagi yang lenga tu, kalau dia orang bercakap, kadang-kadang berlagu, nak pergi mana kan. Belum lagi orang, biasalah. Cakap tu kau kisah rapat. Kalau orang Muar, memang macam ni lah cakap. Orang Muar tu pun lebih kurang aja. Kadang-kadang orang tu sejengkal aja, tapi cakap macam sebatu. Kau faham tak faham? "Hoi! Kau di mana?" Aku rasa aku belum pekak lagi kan. Kau tengok mak bapak kau atau nenek kau kalau bercakap kan gitu kan. Anak orang bertupat ni semua. Ni semua orang Jawa barangkali. Orang Jawa ke Bugis sini kan. Orang Jawa lagi lah. Dah tak cerita lebih lah. Maknanya adik-adik, Pak Pelajar, tak kira lah daripada mana pun kita. Jadi saya minta maaf lah ya, kalau mungkin bahasa-bahasa saya di barangkali tidak sesuai. Tapi minta maaf lah, budak-budak zaman sekarang, budak-budak zaman now ni, dia memang kena ikut standard bahasa mereka. Ni kadang-kadang cakapnya biasalah. Berdosa, rancak sana. Saya tak faham weh. Aku tengah ngajar, sekarang ni kan sekolah agama pun dah sekolah. Sekolah agama pun dah sekolah. Saya tengah ngajar, tiba-tiba budak kat tepi kanan tu dia kata, "Di sana rancak, di sini rancak. Berdosa." Aku pun tanya, "Kau dah kenapa?" Saya yang biasa update benda-benda lah ni semua bini saya. Balik rumah nanti bini aku kan cerita lah, "Bang, ni bang, viral bang. Bang, ni viral." Saya memang tak layan. Saya ada IG Pak Belajar ya, adik-adik. Saya ada IG, saya ada Facebook, saya ada Twitter, saya ada YouTube. Saya semua ada. TikTok pun aku ada. Kau cari je Azam Al-Kankari, jumpalah. Tapi saya ni tak reti, tak cara lah nak tengok-tengok, tak ada kerja aku. Aku bukan stalker. Ini kerja tengok. Saya tak layan. Saya macam tadi up story. Aku ceramah, aku nak up. Itu je lah. Lepas tu orang komen ke apa, lantaklah, why bother kan. Saya my level, dislike. Ingat aku, tak adalah, malah lebih lah. Maknanya adik-adik, zaman sekarang memang gitulah. Belum lagi salam dari Binjai. Aku cakap bukan Binjai itu bingai. Kenapa pokok pisang pun dipukulnya? La ilaha illallah. Faham tak adik-adik? Ini dunia sekarang. Aku faham perasaan korang. Jadi adik-adik, tolonglah. Tak kira daripada mana kita datang. Hei, adik-adik, tak kira daripada mana kita datang. Allah Ta'ala cipta kita. Walaupun ada orang kata kita sekian, orang kata kita sekian, orang kata kita engkau nanti esok, engkau memang tak ke mana. Engkau ni apalah sangat, belajar pun bodoh. Adik-adik, orang yang cakap begitu, anda kena buktikan yang anda lebih hebat daripada mereka. Ramai kawan-kawan saya yang cacat penglihatan, yang ada masalah pendengaran, yang ada masalah pembelajaran, ramai. Bahkan mereka bekerja, bahkan habis sekolah, pergi gaji di sekolah. Yang penting gaji atas sekolah. Engkau tahu tak, sekolah harian biasa, tak ada pembantu tahu jaga engkau orang. Ini cikgu ada, pembantu bukan khas pun ada. Itu pun tak faham lagi kan, Ustaz. Itu sebab saya kata cikgu-cikgu yang berada di sini yang menjaga anda, cikgu-cikgu ni semua besar pahalanya. Ini belum lagi mengajar kalau budak yang memang hyperaktif, cyber palsy dan sebagainya. Ibu ayah yang menonton pada ketika ini barangkali, ibu ayah sebenarnya jangan rasa down. Kalau orang dulu, minta maaf cakap adik-adik, orang dulu kenapa dia nyorokkan anak dia yang cacat dalam peti ais?
Bukan dalam test lah. Dalam almari. Kenapa? Sebab nanti orang kata ini semua kenan. Betul tak adik-adik? Nanti orang kata ini semua. Itulah kau dulu mula jahat tu sebab anak kau dah kenan. Saya kata apa? Saya pernah camang ibu ayah. Ini semua aturan Allah Ta'ala. Allah yang mengatur kita. Kita tak tahu tau muka mak kita macam mana. Kita sebagai ibu ayah ni pun tak tahu anak kita muka macam mana. Mungkin korang kata, Ustaz, saya nak anak saya macam Jong Puyo. Faham tak? Faham belajar. Kau kenal Jong Puyo? Cica? Kencana kan. Debak. Itu K-drama belajar ya. Aku layan juga kadang-kadang kan. Hometown caca-caca bagai-bagai kan. Adik-adik, dia nak anak dia rupa Korea. Hari-hari dia tengok Korea waktu mengandung. Patutnya banyakkan baca Quran. Dia tengok Korea. Lain-lain tak rupa Korea pun. Tapi kalau mak bapak tu muka Jawa, tiba-tiba lahir Korea, itu pun confused juga. Faham tak faham belajar ya. Mana datang baca Kobira ni kan. Mana datang baca Korea ni. Lantak lah kan. Yang pam-pam tak apa lantak lah tuan-tuan. Jadi adik-adik, tolonglah. Adik-adik, biar apa orang nak kata. Kita kembali kepada ayat Allah surah Ali Imran. Lepas ni, kau dah ada hujah. Kalau orang kata, kenapa kau diciptakan ni? Kau ni menyusahkan mak lah. Contoh, minta maaf cakap ibu ayah. Mungkin ada orang kata, kenapalah kau ada kat dunia ni? Engkau ni menyusahkan aku lah. Balaskan dia dengan ayat Quran, cakap dengan dia. Saudara, tengok dalam surah Ali Imran, ayat berapa? 191. Surah apa Pak belajar? Ikut saya, surah Ali Imran. Ali Imran 191. Ingat balik ni kau masuk dalam kalbala otak kau. Faham tak faham Pak belajar ya? Surah apa Pak belajar adik? Yes, Ali Imran. Surah apa? 191. Balik ambil Quran, buka, tagkan terus, tampal dalam buku. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak ciptakan semua yang berada di langit, di bumi. Semua ini Allah tak ciptakan sia-sia. Faham Pak belajar? Bukan sia-sia. Walaupun kita fikir nyamuk. Kau rasa nyamuk tu, apa fungsi nyamuk? Isap darah. Bagus. Aku suka jawapan kau. Lepas tu kau dapat apa? Agak-agak nyamuk tu diisap darah kita. Kita dapat apa? Dapat gatal padan muka kau. Lepas gigit gatal loh. Bodoh nyamuk. Kita maki nyamuk. Dapat apa lagi adik? Dapat denggi. Oh, ini nyamuk punya pasal. Adik-adik, pernah tak terfikir kenapa Allah Ta'ala cipta nyamuk? Kenapa krik-krik kawan-kawan? Aku tanya, kenapa Allah Ta'ala cipta nyamuk? Pernah tak fikir? Ini kita kena fikir. Adik-adik, kenapa Allah cipta nyamuk? Supaya orang yang buka kilang ubat nyamuk dapat gaji. Kau faham tak faham belajar? Hoi, kau faham tak faham? Bayangkan kalau tak ada nyamuk, tak ada kilang ubat nyamuk. Betul tak? Tak ada kilang ubat nyamuk, macam orang nak kerja kat kilang ubat nyamuk. Jadi Allah Ta'ala cipta nyamuk ada hikmahnya. Panjang ceritanya, malah cerita lebih lah. Samalah juga, semua yang Allah cipta ini ada tujuannya. Walaupun kita ini tidak sempurna mana. Adik-adik, ramai kejayaan orang hebat-hebat di depan kita. Saya tak cerita lebih lah. Yang penting korang jangan rasa rendah. Korang jangan, kita kena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau nak bicara topik kita, kalau tidak dipercakap ruyung. Kau tahu tak ruyung tu apa? Kau Google balik ni, buka internet, kau Google. Ruyung tu Pak belajar, dia tempat simpan sagu. Dia kena pecahkan untuk dapat sagu. Kau tahu tak sagu tu apa? Sagu tu orang nak makan, kau faham tak faham? Jadi ruyung tu dia besar. Jadi kena pecahkan ruyung baru dapat sagu. Maknanya kena bersusah payah. Pecahkan tu bukan macam kita tumbuk tu tanggal. Tak. Nak pecahkan tu, dia perlukan tenaga dan effort. Sama je kan? Tenaga dan, apa nak cakap? Kita perlukan, apa dah? Yes, usaha tangga kejayaan. Kita perlukan kesusahan. Adik-adik, selalu saya cakap, nak senang bukan senang. Ini biasa kita dengar. Engkau orang nak senang, biasa orang kita. Tak cerita banyak lah. Engkau tengok antara budak okey juga, ini kebanggaan berikan khas juga yang dapat anugerah itu. Anugerah apa nama? Popular lawak apa benda. Siapa nama dia? Siapa nama pelakon tu? Dia YouTuber tu. Apa nama? Dia dua orang tu. Apa nama? Dia tanya, kenapa kita ni special? Dia tanya dengan kawan dia. Kenapa kita special? Sebab kita ada telur. Dia kata, kau ngajar betul kan? Macam burger lah. Burger special ada telur. Allah kan. Siapa nama dia tu? Asif. Asif kan? Budak bukan khas juga tu.
Maknanya walaupun kita tengok dia macam biasa aja, tapi tengok dia diterima oleh ramai orang dan dia ada kelebihannya. Allah cipta dia untuk buat lawak, untuk menghiburkan orang. Tak ada masalah. Mungkin ada setengah orang berpandangan bahawa kenapa nak gelak. Saya kadang-kadang, entahlah, saya pun tak tahu. Saya punya standard lawak, saya tak, mungkin standard tak macam orang. Barangkali aku pun tak normal agaknya kan. Kadang-kadang orang ketawa, aku tak ketawa. Orang tak ketawa, aku ketawa. Nanti orang kata, kau gila ke Zab? Saya dalam kelas dulu belajar, ada cikgu tu buat lawak dalam kelas. Melekek-lekek satu kelas ketawa. Aku pelik, kenapa kau ketawa? Aku tak faham. Sampai setahap cikgu tu cakap satu, aku gelak seorang-seorang. Lepas tu kawan kata, kenapa kau ketawa? Weh, lawak gila weh. Zam, serius tak lawak, kenapa kau ketawa? Adik-adik, hei, ingat pesan saya. Kita ni tidak sia-sia Allah cipta. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Dan hari ni saya nak kongsikan adik-adik, kita ni hidup kena ada 3 benda. 3 benda. Benda ini apa dia Pak belajar untuk anda special kepada anak-anak pendidikan khas ini. KBS. Apa dia Pak belajar? KBS. Ikut saya. KBS. K yang pertama Pak pelajar, kita perlu ada kemahiran. Apa K yang pertama? Kemahiran. Adik-adik, ingat, kita kena belajar kemahiran. Anda kat sekolah, belajar tak kemahiran? Belajar buat beg, belajar bercocok tanam, belajar apa? Di sini difahamkan apa? Buat roti cikgu kan? Apa? Pastry buat masak roti bagai-bagai. Hei! Tak mustahil nanti suatu hari, dekat Pekan Batu Pahat, bekas pelajar pendidikan khas Dato' On, ada buka satu kedai roti yang terso. Ramai orang datang. Boleh berlaku tak perkara ni? Tak mustahil Pak pelajar. Dan yang menjadi bosnya adalah anda ini. Di kalangan saya yang depan ni jadi bos. Kemudian pekerja pun rakan-rakan anda, business partner. Ini luar biasa. Mungkin Ustaz saya tak pandai kira. Cari kawan kita yang pandai sikit kira. Dia yang jaga bahagian akaun dan sebagainya. Kita sebagai produce. Dan anda terus hebat. Dan ini banyak berlaku Pak pelajar. Tak mustahil. Dan kemahiran ini kita kena ada. Dan ingat, Allah Ta'ala cipta, Allah Maha Adil. Bila Allah Maha Adil, Allah Ta'ala cipta bakat masing-masing. Ada orang pandai begini, ada orang pandai begini, ada orang pandai begini. Betul tak? Ada orang pandai bercakap, ada orang pandai berkira, ada orang tak pandai, tapi dia pandai menulis. Saya Pak pelajar, saya okeylah boleh bercakap. Tapi kalau menulis aku lambat. Kau faham tak faham? Aku kalau cikgu ngajar, ya Allah lambat gila nak menulis. Saya kalau belajar, zaman belajar dulu Pak belajar, pensyarah saya suka duduk depan. Aku memang suka duduk depan. Bila saya duduk depan Pak belajar, pensyarah ngajar, aku yang jadi melayan. Kadang-kadang semua tidur, aku seorang layan. Kesian, dia cakap seorang-seorang. Bila aku dah jadi cikgu, aku faham Pak belajar. Saya dulu suka, saya memang tak baguslah nak cerita, tapi saya je nak cerita lah. Saya dulu pernah, kalau waktu harus perdana, kita peksa, waktu peksa, tengah peksa, kalau pensel jatuh, angkat tangan, nanti siapa ambil? Pengawal peperiksaan ambil, faham tak faham? Jadi saya dulu jahat. Jatuh. Kenapa? Jatuh cikgu. Dia ambilkan kita. Bila aku dah jadi pengawal peperiksaan, aku faham berapa menyirap rupanya orang macam ni. Faham tak faham? Aku baru nak duduk, tengok kau orang periksa, angkat tangan. Kenapa? Pemadam jatuh. Kau telah ambil sendiri. Baru saya faham. Allah Maha Adil Pak belajar. Hidup kat dunia ni rotation tau. Kita buat orang, kita buat orang, Allah akan tahu orang lain buat kita. Faham tak faham? Kita kutuk orang, kita hina orang, Allah akan hantar orang untuk kutuk dan hina kita. Itu sebab pedulikan apa orang nak kata kita. Kita buktikan dengan tindakan kita. Ini kemahiran kena ada. Saya waktu belajar, saya tak pandai buat nota. Saya punya nota memang lingkup, memang ruhara, tak reti. Tapi apa yang pensyarah ajar, cikgu ajar, saya faham. Dalam kelas dia ajar, aku faham. Aku akan tanya soalan, pam. Orang present dia paling takut kalau aku angkat tangan. Azab, jangan angkat tangan lah. Kenapa? Saya angkat tangannya, saya ingin bertanya. Kalau aku dah tanya nanti dia gigil. Aku pernah dapat ugutan tau. Dia nak present, dia ugut aku dalam WhatsApp. Azam, kau jangan tanya soalan. Aku pun diam je lah. Bila dia ugut, saya pun diam. Bila sedia aja, pensyarah belakang tanya. Azam, awak tak nak tanya apa-apa? Dia tak kasih tanya. Ni, tengok WhatsApp ni. Kau ngajar kau. Azam tanya 2 soalan. Wah, sukalah aku. Faham tak faham? Saya memang suka bertanya. Itu sebab kalau saya present, tak ada orang tanya pula. Tu aku menyinggap. Kau faham tak faham Pak belajar?
Saya dulu kat sekolah budak debate. Jadi aku memang kaki beta, memang kaki depan. Suka lah. Dulu. Sekarang bila faktor usia dah macam, tak apalah. Ini kau nak gaduh seronok apa belajar ya. Tapi tak apalah. Sekarang ni kita cool down aja. Faktor usia barangkali kan. Saya dulu, dah lah tak cerita lebih. Tapi saya tak pandai menulis. Bila cikgu buat nota, saya faham kedebak-kedebu. Tapi saya ni pandai sikit lah. Saya duduk sebelah orang buat nota. Kau faham tak faham? Duduk sebelah orang buat nota. Orang yang buat nota tu dia tak faham pun. Dia tak faham pun. Kau salih apa? Entah. Aku salih dah je. Bodoh juga kau ni kan. Tu Lazam, kau pun bodoh juga. Tak kata tulis kau ngajar kan. Saya pun dengar dia. Salin. Kau salin ni. Kau salin. Sampai setahap habis je belajar. Saya pun duduk library. Kata, minta nota boleh? Aku ajar kau. Settle. Faham tak faham apa belajar? Hidup kena bijak lah. Ingat pesan saya. Orang baik. Dengar. Orang baik. Dia akan ditipu. Orang baik, dia akan ditipu. Orang bijak, dia akan menipu. Orang bijak, dia akan menipu. Tetapi kita kena jadi apa Pak Pelajar? Baik dan bijak. Faham tak faham? Orang baik ni, dia akan ditipu. Dia tak ada kemahiran, dia baik aja. Tak apalah. Kau ni memang, banyak belanja aku. Boleh, aku memang suka belanja orang. Lepas tu duit habis. Memang kena tipu lah. Itulah mangsa-mangsa scammer. Baik penuh. Dengar aku memang suka melayan. Kalau orang call, siapa ni call? Anda, saya daripada... Serius lah, Lesbian. Kau kerja overtime ke? Kenapa cuti pun kerja? Aku memang suka melayan. Patri kata, jangan mengganggu kerja kami. Lah kau pun mengganggu kerja aku. Menyemak aja. Dia mati kan? Adik-adik, orang baik, dia akan baik. Dia tak bijak, bodoh. Dia baik, dia tak bijak. Kesiannya. Akhirnya apa Pak belajar? Kena apa? Kena tipu. Orang baik, dia akan ditipu. Orang bijak, inilah skema. Orang bijak, dia akan menipu. Dia bijak, dia akan cari peluang dan ruang untuk dia makan orang tu. Ini orang bijak Pak belajar. Adik-adik, kita perlu jadi bijak dan baik. Faham tak faham? Bijak dan baik. Bijak dan baik ini dia berbeza dengan cepat atau lambat belajar. Mungkin anda lambat dari pembelajaran. Tapi kemahiran anda cepat. Betul tak? Saya noob Pak belajar. Noob. Kau tahu noob? Noob tahu noob? Tak tahu Serius saya tak tahu. Noob tu mana tak tahu apa-apa. Saya kalau orang betul ekon ni saya tak tahu apa-apa. Kalau dia tipu aku pun pada muka aku. Faham tak faham? Sama lah juga kereta. Kereta adik-adik Pak belajar. Saya tak tahu apa-apa pasal kereta. Yang aku tahu isi minyak, jalan tu je. Faham tak faham ya? Ini kelebihan saya. Kelebihan lah. Saya anggap itu satu kelebihan. Bukan kekurangan belajar ya. Kita sangka baik dengan Allah. Saya memang tak tahu apa. Zab tak nak belajar ke? Masa baru kahwin, bini saya hadiahkan saya buku betul kereta. Kurang hajar bini aku waktu tu. Ya. So, kenapa awak bagi saya ni? Sebab abang kan tak tahu apa-apa. Sabar je kan. Adik-adik, saya tak pandai. Motor, lagi saya tak tahu. Mungkin di kalangan saya depan ni, yang pandai betul motor. Betul tak? Anda pandai betul motor. Kadang-kadang kat sekolah belajar kulinari ke patri ke apa benda. Apa kau belajar? Pastry? Pastry Ingat patri lain lantak korang lah pun korang belajar. Ya aku tak reti. Aku tahu makan aja. Faham tak faham belajar ya? Saya tahu makan. Samalah juga doktor. Kalau semua orang nak jadi doktor, semua orang nak kerja ekon, semua orang nak kerja selesa, siapa nak buat jalan? Betul tak adik-adik? Allah Maha Adil. Kemahiran yang Allah bagi setiap orang, Allah Ta'ala cipta seorang masing-masing. Tapi ibu ayah yang menonton pada ketika ini, tolong jangan ajar anak kita membandingkan pekerja orang dengan pekerja anak kita. Saya cukup sensitif ada mak bapak yang kata apa? Duduk naik kereta. Tengah jalan-jalan naik kereta. Ingat tak faham tadi? Terima kasih cikgu ya. Bagus. Bagi saya tu lah cikgu. Macam sedap pula tengok air tu kan. Terima kasih cikgu ya. Alhamdulillah. Saya memang suka air sejuk. Saya tengah apa benda tak kita nak sebut kan? Fasting. Benda Orang-orang yang diet ni dia faham lah. Intermittent fasting tak apa benda kan. Yang saya makan cuma 6 jam saja. Saya makan 6 jam, saya berpuasa selama 18 jam. Ustaz, dapat pahala ke? Kau jangan tanya dosa pahala. Faham tak? Yang penting tak patuh syarak lah. Dia tak patuh syarak. Tapi kalau niat kerana Allah untuk jaga kesihatan, mudah beribadah ringan badan, Allah beri pahala insya-Allah. Saya ni makin lama makin kembang. Kau tahu tak tahu apa belajar ya. Kalau kau tengok gambar kat sini, macam tak percaya ini aku. Kau faham tak faham? Serius ah. Ini siapa?
Kurang ajar ya. Ada setengah tempat ceramah. Dia pernah tu dia buat. Dia buat poster apa, banner. Dia gantung banner ceramah berbenda, saya tak ingat lah. Dia letak satu gambar saya yang ini, satu lagi gambar terkini. Kurang ajar aku kata. Nah dia kata, Ustaz, apa perbandingan antara gambar ni? Kurang ajar betul pengacara dia. Astagfirullahalazim. Saya kata apa? Saya makin kembang. Saya risau para pelajar. Tapi Alhamdulillah, saya tiap-tiap tahun sekali saya akan cek darah, full blood test. Saya memang akan buat. Saya cek kanser, cek buah pinggang, cek semua bagai-bagai saya akan cek. Dan saya ada personal doktor lah. Kita cek. Kena buat. Ingat adik, ingatkan mak ayah kita. Kena buat. Ini makan tak apa-apa tapi malah nak ambil darah. 3 botol aku ambil darah, cek kencing semua bagai. Kena buat. Waktu yang sama, cek gigi adik-adik 6 bulan sekali. Kena buat. Hari tu saya ada forum dengan doktor-doktor gigi. Sempena hari kesedaran penyakit mulut. Tahu tak mulut ni para pelajar? Bahaya tau kalau ada kanser. Ada seorang pasien tu kanser lidah. Adik-adik, kanser lidah. Lidah dia kena potong. Macam nak cakap. Kesian sangat. Dia bermula dengan apa? Mata ikan. Tahu mata ikan? Mata ikan besar ke kecil? Kecil. Besar tu mata ikan kau. Kecil aja. Kalau besar tu ada masalah. Kau kena tengok tu barangkali siakap. Mahal para pelajar. Tak adalah. Mata ikan. Doktor pakar mulut kata apa? Mata ikan kalau lebih seminggu 2 minggu ada masalah dengan mulut kita. Pergi cek. 6 bulan sekali kena cek. Dan ini saya ajar anak saya. Ini kena buat. Jangan takut jumpa doktor. Ini kadang-kadang sanggup tak datang. Bila doktor gigi datang sekolah. Aku tak tahu lagi ke tak sekarang doktor gigi datang ke tak. Ada lagi cikgu. Saya dulu memang takut dah. Saya cakap doktor gigi tu. Nurse gigi tu. Saya puasa. Kau ajar bodoh waktu tu. Saya puasa. Betul nurse gigi. Tak masuk mulut kau pun. Dia katakan. Aku nak cek aja. Baik makcik. Baik misi. Bila dah besar ni rasa macam ya Allah teruknya saya dulu. Tapi gigi aku cantik. Alhamdulillah lah. Baik adik-adik. Itu sebab doktor gigi. Saya orang jemput kita terima lah. Tapi saya kena buat research lah. Saya belajar macam-macam. Ada sebab lah. Nantilah cerita lebih. Malah cerita lebih lah. Adik-adik. Sampai mana kita tadi ya? Korang memang semua tak tahu dia tadi kan. Aku dah macam korang aja kan. Tak apa adik-adik. Kemahiran. Ingat. Kemahiran Allah Ta'ala cipta masing-masing. Bayangkan. Contoh. Kita naik kereta. Mak ayah naik kereta. Ingatkan mak ayah kita. Yang menonton ibu ayah. Kita naik kereta. Nampak orang buat jalan. Adik-adik. Kadang ada orang buat jalan. Betul tak? Ada orang buat jalan. Pakcik buat jalan. Panas. Matahari panas. Ni musim sejuk okey tak? Panas. Mak tengah jalan ni dengan bapa. Tiba-tiba anak kat belakang. Dia pun cakap dengan anak dia. Nak, kau tengok tu. Kalau kau malas belajar, kau tak ikut PDPR, kau tak nak pergi sekolah, kau jadi macam tu. Kau tengok tu, macam pakcik tu semua. Abang-abang tu semua. Tu malas tu semua. Nampak? Kerja panas-panas, buat jalan tar. Boleh kita boleh cakap macam tu, Pak Pelajar? Tak boleh. Ibu ayah, berdosa, tuan-tuan perempuan. Berdosa. Minta maaf cakap, tuan-tuan perempuan. Kita ajar anak kita membandingkan kerja orang. Samalah juga adik-adik. Kalaulah rumah kita, ada tukang kutip sampah tu datang, pakcik tukang ambil sampah, lori sampah datang. Apa perlu kita buat adik-adik? Apa perlu kita buat? Tolong, bagus kau. Kau memang baguslah kan. Baguslah kau. Bagai paling mudah. Bagus ni saya suka daripada hati jujur. Adik-adik, paling kuranglah kau tak nak buat apa pun, ucapkan terima kasih. Faham tak faham? Ini paling kurang. Jangan bila lori sampah datang, mak dia kata, ni. So, orang dulu-dulu begitu minta mak cakap. Ni kalau kau malam kau kejam kat tahi nanti. Adik-adik, saya kata berdosa. Bayangkan kalau tak ada orang buat jalan, boleh tak kita jalan dengan senang? Tak boleh. Bayangkan kalau semua orang nak kerja aircon, kerja kipas, duduk office, ada komputer. Siapa yang nak tolong betulkan kereta kita? Siapa yang nak tolong betulkan aircon rumah kita? Adik-adik, kalaulah semua orang tak ada yang buat roti dan sebagainya, masak dan sebagainya, siapa yang nak bantu? Jadi andalah orang-orang yang itu. Faham tak faham? Itu sebab adik, kemahiran ini masing-masing. Kemahiran ini masing-masing. Allah Ta'ala dah tentukan bakat orang itu masing-masing. Jadi tolong Pak Pelajar, kita kena manfaatkan kita punya bakat. Boleh ke tak boleh? Yang kedua adik-adik, KBS. B yang kedua apa dia? Bermanfaat. Pak Pelajar apa dia yang B yang kedua? Ikut saya, B yang kedua. Bermanfaat. Allah mengajar kita supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk manusia lain. Faham tak faham?
Adik-adik, sebaik-baik manusia memberi manfaat untuk orang lain. Maknanya, biarlah kita ada orang suka. Kita tak ada orang rindu. Faham tak faham? Kita ada orang gembira. Tepuk tangan. Ui, serius lah. Kau ada lah. Ui, best lah. Jangan sampai kita ada orang menyampah. Kita tak ada orang gembira. Faham tak faham, Pak Pelajar? Tolong jaga perkara ni. Jadi, hidup ini biar bermanfaat. Biar bermanfaat. Walaupun kita ni bukan khas. Walaupun kita ni tak belajar ikut macam budak-budak lain harus perdana. Tetapi sebenarnya kita ini adalah orang yang bermanfaat. Allah Ta'ala cipta kita ini sebenarnya ada tujuan, Pak Pelajar. Ada tujuan. Dan pastinya, kenapa Allah Ta'ala cipta orang buta? Cuba kita fikir. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala cipta orang buta? Sebab Allah nak tambah pahala kepada kita orang yang celik. Faham tak faham? Ini penting. Saya selalu cakap apa? Kita juga kena ada masjid. Kalau sekolah masuk OKU, biasa. Mall-mall masuk OKU, biasa. Hotel-hotel masuk OKU, biasa. Tapi masjid surau kebanyakannya tidak masuk OKU. Saya berfikiran, ini saya pernah bincang dengan seorang pengacara lah, Ali Iskandar. Sebab beliau waktu tu cerita tentang meja syariah. Dan beliau bawa cerita ni dalam rancangan TV beliau. Beliau adalah antara tok guru saya lah, Ali Iskandar. Siapa kenal, orang lama dia kenal lah. Saya dulu banyak belajar dengan beliau dalam dunia penyiaran dan sebagainya. Tetapi itulah sebab saya bukan rezekinya dalam penyiaran. Saya dulu kotak nak kerja dengan TV3, tapi itu jam tak tahulah, mungkin rezeki saya jadi cikgu agama. Saya sebab mak ayah saya suka saya jadi cikgu. Cita-cita saya Pak Pelajar daripada tadika sampai aku sekolah adalah seorang guru. Kalau waktu kau kecil-kecil dulu ada tak buku biodata? Ingat ke tak ingat? Ada tak kan buku biodata kan? Kita ada buku biodata. Ya biasalah, makanan kegemaran, tarikh lahir, minuman kegemaran. Seronok menulis. Saya cita-cita daripada tadika sampai menengah konsisten nak jadi cikgu, jadi guru. Dan alhamdulillah, lepas SPM aku jadi guru sandaran tidak terlatih, mengajar agama Islam di sekolah Cina. So, 我明白一点点，明白吗？ Tak faham lah tu. 我明白一点点. Saya boleh cakap Cina sikit lah. Setakat nak dapat barang murah, kejar mata je aku boleh dapat. Saya kalau minta, bini saya pun takut tau. Aku kalau pergi kedai nak minta murah, tawar-menawar. Ada dalam agama syariat dia membenarkan tawar-menawar. Cumanya agak-agak lah. Ini tawar-menawar melampau-lampau. Bini saya juga takut kalau saya tawar-menawar. Babang dah lah bang, dah lah bang. Tak kira, aku nak murah juga kan. Sebenarnya dia, bayangkan letak kat kedai tulis 85. Boleh bila dah? Tak apa. Ini harga 85. Dengan you, I beri 60. Kurang ajar. Maknanya dia untung lagi besar. Aku minta tak kira. Dapat 40. Hebat tak Pak Pelajar? Ya? Ini seni Pak Pelajar. Ya? Seni pukau orang. Faham tak faham? Aku ada ilmu benda tu. Tapi mana cerita lebih lah. Nanti kau guna tak elok pula kan. Ada kaedah pukau orang. Macam korang ni semua dah kena pukau dengan aku di padan muka Pak Pelajar. Ya? Semua dengar je. Ini kalau aku suruh bangun, semua bangun ni. Tapi malas lah ya. Jadi adik-adik, apa tak kongsikan, kita ni kena bermanfaat untuk orang. Jadi orang yang bermanfaat. Kita ada, orang suka. Serius lah dia ada. Sebab apa? Waktu kita ada, dia lah tolong bentang sejadah dan sebagainya. Saya kata apa? Orang buta, agak-agak lah, kalau pergi masjid, macam mana dia nak tahu kiblat kat mana? Pernah tak kita terfikir Pak Pelajar? Kat masjid, contoh orang buta datang masjid, okeylah, orang naik wheelchair, barangkali, naik wheelchair ke pelbagai, dia boleh naik masjid, ada masjid yang sediakan skeletor bagai-bagai. Tapi kalau orang buta datang masjid, dia pun masuk masjid, dia pun tak tahu mana kiblat. Kau faham tak faham? Tak semua masjid masuk terus kiblat. Kau faham tak faham? Ada masuk, tiba-tiba kiblat sana. Lepas tu orang tu pun semayang salah. Orang tu buta, pakai spek hitam semayang. Lepas tu tiba-tiba ada pakcik tu, hoi! Kiblat kau mana semayang? Ini bodoh punya pakcik Pak Pelajar. Ya? Minta maaf cakap. Saya kata apa? Patutnya, inilah mesra. Masjid tidak mesra OKU. Saya cukup sensitif perkara ni. Biar bermanfaat. Jangan menyusahkan orang. Ikut cara saya. Dengan gerak tangan. Dengan gerak tangan. Hidup. Biar bermanfaat. Jangan menyusahkan orang. Faham ke tak faham? Hidup kita ni, adik-adik, esok kau akan habis belajar. Kau akan habis belajar. Anda nak duduk kat fikir pendidikan khas sekolah Datuk On sampai bila? Tak sampai berjanggut.
Sampai berangkut. Cikgu semua pension kau tak habis-habis lagi. Dah kenapa? Duduk je. Tak nak pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah juga. Tak boleh. Korang kena berdikari. Betul tak? Cikgu, hajar. Cikgu anda semua ada kelayakan. Kau ingat apa? Pendidikan khas ni semua ada kelayakan tahu. Cuba cikgu biasa ada berani ngajar. Tengah nganga dia ngajar kau orang. Tak reti. Tak reti. Itu sebab cikgu ngajar sekolah rendah ni lebih hebat daripada universiti. Kau faham tak faham? Pensyarah universiti duduk. Balik. Budak tu dah tak ada pam present. Oh, bagus. Dapat gaji. Kan gila profesor tu kan? Cuba buruk profesor yang hebat-hebat tu ngajar budak tadika. Tak kebel-kebel biji mata dia. Ba. Saya pernah ajar anak murid saya, para pelajar ya. Alif ba mati atas ab. Alif ba mati atas budak seorang kat tangan. Cikgu, kenapa ba mati? Kau faham tak faham pelajar? Kau rasa macam aku nak jawab? Ini budak darjah 2 tanya cikgu, kenapa ba mati? Wow, soalan ni memang betul-betul kebat betul lah kan. Ini membunuh punya soalan ni. Ada cerita kenapa ba mati. Budak pun dengar. Atau dia pun dengar lah aku kelentong kan. Adik-adik, kau ingat senang ke nak ngajar? Budak-budak tu sebab saya, sebenarnya saya tak terima sekolah sangat ceramah. Sebab saya dah penat mengajar kat sekolah. Kau faham tak faham kan? Itu sebab ada budak, cikgu memang tak ada kerja Kenapa? Mak ayah saya semua kerja. Ya ke? Yalah. Habis cikgu asyik pergi sekolah je tak ada kerja Kau hajar punya anak murid kan? Saya dah terbaca dekat Facebook ke kat mana kan? Ini semua kerana PDPR. Faham tak apa-apa je. Dia boleh tanya cikgu tak ada kerja Inilah kerja cikgu. Ya ke? Mak ayah saya pergi kerja, cikgu asyik pergi sekolah je tak ada kerja Kau ngajar betul budak tu. Ini masalah juga. Adik-adik, oi, hidup biar bermanfaat. Faham tak faham? Hidup biar bermanfaat. Ingat pesan saya. Hidup biar bermanfaat, jangan menyusahkan orang. Jadi kita ni, biarlah pendidikan khas ke, apa pun peduli orang kata, tapi biar kita berdikari. Pergi kerja kedai makan. Ustaz, saya tak boleh lah kerja, tak pandai membaca lah apa. Tak apa, kerja yang tak payah membaca. Faham tak faham? Ustaz, saya tak boleh jalan lah. Kerja yang tak payah berjalan, kau duduk je. Agak-agak apa? Jurutol, faham tak faham belajar ya? Jurutol tu jangan bagi orang cerdik pandai. Jurutol bagi orang tak ada kaki. Kau faham tak faham kan? Bukan payah bagi tol. Selamat jalan. Senangnya kerja kau. Kau faham tak faham belajar ya? Yang kena tukar-tukar tu, tu orang pandai sikit lah. Ini yang bagi tol. Selamat jalan. Bukan payah. Ada kerja tu. Kerja yang tak payah jumpa orang. Apa dia? Basuh pinggan. Kau faham tak faham? Kau duduk kau basuh pinggan je. Wah, sedap ya. Basuh pinggan bukan payah pun. Tangan kembang ustaz. Tak payahlah. Duduk rumah, goyang kaki. Kerja apa goyang kaki? Mesin jahit. Kau faham tak faham? Kerja goyang kaki. Goyang kaki dapat duit. Sebab apa? Dia kerja menjahit. Ada jahit guna tangan? Ada juga. Ya? Ada juga. Macam-macam lah. Pukul 10 dah. Serius lah. Dah takat tu je lah tuan-tuan. Ya? Adik-adik. Tadi K, B. Apa yang ketiga? Ingat tak? Yes, pandai kau. S yang terakhir apa dia? Sopan. Adik-adik, apa dia? Sopan ini maknanya apa? Sopan ini kita hormat orang. Adik-adik, ikut saya. Ini hadis Nabi. Saya nak ajar kepada anda. Ikut saya. Man. Dengan gaya lah. Penat aku berpeluh ketika aku bercakap ni. Aku dah lama tahu tak berpeluh ceramah. Kau faham tak faham kan? Oh, ni semua peluh jantan, pondan semua keluar. Kau faham tak faham? Kau ingat senang ke nak? Minta maaf cikgu Ustaz ni cakap lepas saja bodoh lah apalah. Minta maaf lah. Saya memang cakap orang Johor memang gitu. Dia cakap gitu. Hati dia baik. Saya sebenarnya pendiam tau. Kat rumah saya tak bercakap. Saya ceramah aja. Ini namanya in character. Kau faham tak faham? Kadang-kadang saya kat luar dah penat senyum je. Layan orang. Tapi bagus pakai mask ni. Aku selamat. Kau faham tak faham? Sebab apa? Orang tak tahu aku senyum ke tak. Lantak dia lah kan. Dan yang paling seronok orang tak kenal kita. So, kalau saya jalan, saya pakai mask, pakai topi cermat hitam, pakai topi. Orang tak kenal. Seronok lah. Saya seronok. Tapi kadang-kadang perlu orang kenal. Kau faham tak faham? Untuk mudah aku jumpa masalah. Mudahlah. Ya. Tiba-tiba polis nak saman je. Saya azam makan kari. Ustaz! Ya Allah, Ustaz pergi mana? Saya ada ceramah tadi. Ya Allah, dah jalan. Halal. Ini fisabilillah, Ustaz. Itu penting juga orang kenal kita. Faham tak faham belajar ya. Tapi kalau makan semua orang tengok pun annoying juga. Kau faham tak faham?
Kau ingat, aku ni taklah popular mana. Tapi kalau kau Google, keluarlah nama aku. Kau faham tak faham ya? Taklah popular mana. Saya tak popular mana. Tapi kalau kahwin tu macam Siti Elizad datang. Itu Hakim Rosli kahwin, dia jemput. Itu memang biasalah ya. Dia tak popular mana. Tapi glamour lah juga ya. Tak adalah gurau je. Tapi hari tu Hakim Rosli kahwin, dia jemput saya lah. Maknanya, ya kita hargai, jemput. Si my level. Duit berkepuk. Letak kau orang. Yang faham tak faham dah. Adik-adik. Hei. Hidup kena sopan. Hormat orang. Ikut saya semua. Ikut saya. Man. La. Yarham. La. Yurham. Man. La. Yarham. La. Yurham. Ikut saya. Man. La. Yarham. La. Yurham. Masuk dalam kepala otak kau. Man. La. Yarham. La. Yurham. Man. La. Yarham. La. Yurham. Yurham. Ikut saya. Man. La. Yarham. La. Yurham. Adik-adik, ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi. Kau pergi jalan-jalan lepas ni, pergi main bola petang-petang, kau jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa weh? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Apa dia? Man la yarham la yurham. Bapa. Hebat gila kau. Serius hadis Nabi? Ya, aku buat habis ceramah pagi tadi. Aku dapat hadis Nabi. Apa dia? Man la yarham la yurham. Apa maknanya? Entah. Adik-adik, belajar sampai habis. Faham tak faham? Ikut saya. Man la yarham la yurham. Barang siapa? Ikut saya. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Semula, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Semula, barang siapa? Dia tidak akan dikasih. Adik-adik, ini hadis Nabi. Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasih. Kita nak orang kasih kita, firstly kita kena kasih orang. Kita nak orang hormat kita, pertama sekali kita kena hormat orang. Adik-adik, faham tak faham? Hormatlah ibu ayah anda. Adik-adik, kita ni orang kata pendidikan khas ke orang hina kita lah sekian. Jangan lupa, ibu yang melahirkan kita. Dalam tubuh seorang ibu, ada parut yang melahirkan kita. Betul tak adik-adik? Siapa sini lahir daripada bapak dia? Ada ke tak ada? Ustaz, saya rasa saya daripada bapak saya lah. Kenapa? Bapak dia nama Rahim. Walaupun nama dia Rahim, belum tentu dia ada Rahim. Kau faham tak faham pelajar? Belum lagi nama dia Nus. Malah sebaik cerita lebih lah kata dia. Pun belum tentu dia ada Rahim belajar ya. Adik-adik, tolonglah hormat ibu kita. Biarlah kita ni, minta maaf cakap ya, biarlah kita lembab mana pun, biarlah kita ni tak pandai macam mana pun, tapi akhlak kita, kesopanan kita dengan mak ayah kita luar biasa. Adik-adik, ada orang pandai tapi tak ada akhlak. Ada orang pandai tapi dia tidak hormat orang lain. Saya kalau anak murid saya, kadang-kadang yang rajin, yang bantu kita kemas kelas, yang rajin datang hujung minggu bila kita minta tolong kemas kelas, adalah para pelajar yang kadang-kadang kelas hujung para pelajar. Sebab apa? Walaupun mereka tak berapa pandai, tapi mereka sangat menghormati guru dan rajin. Kadang-kadang budak pandai ni acah-acah mainon. Kau faham tak faham para pelajar ya? Ajet-ajet aja dia. Oh, tak nak tolong kita. Tapi ada juga yang baik kan? Adik-adik, tolong hormat ibu ayah kita. Sopan dengan mak ayah. Boleh tak boleh? Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa jasa guru-guru anda. Cikgu-cikgu anda marah sebab dia sayang anda.
Cikgu-cikgu anda mengajar sebab dia nak anda keluar nanti, anda menjadi manusia yang bermanfaat. Ini yang paling penting. Kenapa dia tegur, dia suruh? Kenapa? Dia orang nak tak yang ajar pun boleh. Cukup bulan dapat gaji, cucuk dinding dapat gaji, cucuk dinding dapat gaji, bukan payah pun. Tak ada masalah, gaji dia orang ribu-ribu. Grade besar-besar. Tapi adik-adik, sebenarnya apa? Sebenarnya cikgu nak kita menjadi orang yang bermanfaat. Faham tak faham? Sopan dengan guru-guru kita. Walaupun cikgu yang tak mengajar kita harus perdana, hormat mereka. Lalu sebelah cikgu, yang Muslim, beri salam. Yang bukan Muslim, ucapkan selamat pagi, selamat sejahtera dan sebagainya. Boleh Pak pelajar? Ini sopan kita. Guru-guru dan jangan lupa juga orang sekeliling kita. Pakcik jaga, makcik guard, makcik tukang kebun, pakcik cleaner, makcik kantin dan sebagainya. Orang tepi jalan, hormat. Hormat Pak pelajar. Ini akhlak yang luar biasa. Boleh tak boleh? Kita kena sopan adik-adik. Sopan dengan orang angkat sampah macam saya kata tadi. Ucap terima kasih. Dan anak saya memang saya ajar begitu. Anak saya kalau sampah lalu depan rumah dia akan pergi. Dia nak tengok cabbage truck dia kata kan. Budak-budak ni dia suka tengok video-video cabbage truck lah lori sampah. Dia tengok. Walid lori sampah. Okey, cakap apa dengan pakcik tu? Terima kasih pakcik. Orang yang angkat sampah tu pun senyum. Dia kata sama-sama dek. Tuan-tuan dan puan, adik-adik. Inilah akhlak yang luar biasa. Dan ini yang kita nak ajar. Ingat Pak pelajar, kita berada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman ini, akhlak adalah benda yang paling mahal. Ramai orang di akhir zaman ini tidak ada akhlak Pak pelajar. Faham tak faham? Tak kira budak normal ke, budak bukan khas ke, siapa ke. Kalau akhlak tak ada, dislike. Semua orang tak suka Pak pelajar. Semua orang tak suka. Kita ni walaupun tak pandai, tapi kita berakhlak, insya-Allah orang suka. Boleh ke? Boleh ke Pak pelajar? Itu S yang terakhir, sopan. Dan ingat, jadilah orang bermanfaat. Boleh ke tak boleh? Baik adik-adik, dah lah cukuplah 10-15 dah, malah aku cerita lebih-lebih. Baik, saya nak tanya soalan. Siapa boleh kongsikan saya K itu apa K? Angkat tangan nak beri hadiah ni. K itu apa K? K yang pertama, KBS. K apa yang pertama? Kak, sini kau. Boleh jalan tak? Apa K yang pertama? Cakap aja. Yeah, berikan tepukan gemuruh untuk dia. B. Apa dia B yang kedua? Siapa nak jawab? Cepatlah. Okey kakak, sini kakak. B yang kedua apa dia? B apa yang kedua? Bermanfaat. Berikan tepukan gemuruh untuk dia. Bagus. Ada duit lagi tak? Tak ada. Ini je aku bawa Saya memang suka bawa duit kecil. Tapi dah habis. Ni je ada. Dah tak ada. Kosong lah. Duit aku kosong. Kocek pun tak ada apa-apa. Kesian saya. Kau tak nak bantu ke? Baik, Pak belajar. Last. Oh. Hijau. Sebutkan saya. Ayat apa yang Allah Ta'ala kata yang angkat je tangan. Tak apa. Kalau tak jalan. Ayat. Kau tiba-tiba kau dah kenapa? Ayat apa? Nak jawab Nak jawab? Nak jawab apa? Awak nak jawab apa? Sopan. Aku tak tanya soalan tu. Tapi tak apa. Tak apa, dia dah cuba. Aduh, aku tak boleh kecil belah. Aku kalah kalau orang macam ni. Tak apalah. Beri tepukan gemuruh lah untuk dia. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Berikan tepukan gemuruh untuk dia. Dah angkat tangan je Yang lain ngelat. Tak ada. Dengar soalan aku. Okay, last. Saya nak dia sebutkan saya hadis Nabi. Yang saya ajar tadi. Apa dia? Cepat. Siapa boleh jawab, aku beri dia not 10 ni. Warna merah. Dan juga, boleh tak? Man. Siapa nak cuba? Cepat. RM10. Aku tak buat duit lebih lah. Siapa nak? RM10. Cepat. Dengan man. Apa? Hadis Nabi yang saya ajar tadi dengan gaya tangan. Siapa nak jawab? Siapa ingat? Cepat. RM10 masuk tabung. Beri. Siapa boleh? Last. Ada yang ingat tak? Ada ingat? Man, kalau dia dia gagap-gagap okey. Cuba. Yang penting berani mencuba. Saya tak kisah. Dia kalau mengajar peringkat khas ni objektif tak boleh tinggi-tinggi. Cepat. Kalau tak, saya tak achieve KPI saya hari ni. Cepat. Oi. Siapa ingat? Bahasa Arab dia, kalau tak mampu bahasa Arab, bahasa Melayu dia. Barang siapa? Cepat. Soalan yang terakhir. RM10. Okey, berikan tukar gemuruh untuk dia.
Boleh jalan ke? Baik. Okey, sebut. Man la yarham la yurham. Bahasa Melayu dia, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ya, berikan tukang guru. Terima kasih. Doakan saya. Doa. Siapa nama bang? Bang, nama siapa? Wazir. Doakan saya, bang. Duduk. Ya Allah. Kayakan Ustaz Azam. Doakan aku tu. Amin. Kaya bermanfaat insya-Allah. Terima kasih. Duduk. Doakan saya, isteri saya, anak saya. Baik. Pak pelajar berikan tukang guru kepada Wazir. Adik-adik. Saya sangat menagih kepada anda semua. Doakan saya semua. Boleh ke? Kepada yang tak dapat, saya minta maaf, saya bawa itu aja. Kalau boleh, seronok lagi. Surah apa yang Allah Ta'ala kata kita ni tak sia-sia? Surah apa tadi? Ramai lah. Kan ada yang kat depan aku tak buat duit ni. Surah apa? Surah Ali Imran. Ayat? Pandai. Ingat sampai mati. Faham tak faham? Kalau orang hina kau je cakap. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran. Ayat 191. Allah Ta'ala tak ciptakan aku sia-sia. Kalau dia jawab, serius apa jawab macam tu? Esok kau jawab dengan Allah Ta'ala, kau kutuk aku. Simal level ada dia. Ingat, kena ajar benda ni. Kadang-kadang manusia ni, saya tak tahulah, kita ni jangan menghina orang lah ya. Sebab apa? Di kalangan kita tak tahu siapa yang doanya makbul, tahu? Mungkin di kalangan anda dia doanya tanpa hijab. Itu sebab saya menagih kepada anda. Adik-adik, doakan saya, Muhammad Azamuddin bin Zainal, isteri saya Nur Farahim binti Selamat, anak saya Ahmad Fayyad Al-Fatih, dan juga anak saya Ainur Fakihah. Doakan anak saya, isteri saya dan saya diberkati Allah, selamat daripada segala-galanya, dimewahkan rezeki dengan keberkatan, dipanjang umur dengan iman. Amin insya-Allah. Adik-adik, jangan rasa rugi doakan orang. Anda doakan orang, malaikat juga mengaminkan doa itu untuk siapa? Untuk kita. Jangan rasa rugi doakan orang. Kita naik kereta, orang susah tepi jalan, tayar motor pancit. Kita nak tolong tak berani, kita tak ada silat. Kau faham tak faham? Kalau aku nak tolong, rupa ni nak merompak, payah juga. Jadi kita lalu minta maaf lah, nak tolong, kita ni tak ada bunga kan. Kita tak ada baju. Kita cakap dengan dia, pakcik, moga Allah mudahkan urusan pakcik. Kita doa, ya Allah, mudahkan urusan pakcik yang rosak motor dia tadi. Allah hantarlah sesiapa untuk bantu dia. Amin insya-Allah. Adik-adik, percayalah. Mungkin sebab doa kita, pakcik itu dimudahkan urusan. Dan tak mustahil nanti, bila kita susah tepi jalan, ada orang bantu kita. Dan barangkali ada orang mendoakan kita. Faham tak faham? Saya pernah highway. Saya memang hidup atas highway je, jalan ceramah kan. Sana sini. Bila saya dah highway, pernah kereta berpusing depan saya. Hujan, kereta berpusing. Saya dengan pilot, saya kata pelan. Dia pun pusing, pum. Saya pun tengok kilometer berapa, saya turun call plus. Saya berdoa, ya Allah, moga Allah mudahkan urusan dia. Saya call plus. Saya ni nak tolong, saya tak pandai. Jadi korang boleh tak datang? Boleh. Saya kalau bosan dalam kereta, saya call plus. Panjang cerita macam cerita lebih lah ya. Aku kalau plus tu sembang, seronok kan. Dah lihat Dah lah, sekat tu je lah pelajar. Cukuplah 10 lebih dah. Adik-adik, adakah anda mendapat sesuatu hari ini? Dapat ilmu tak hari ini? Oi, dapat ke tak dapat? Kalau anda mendapat sesuatu adik-adik, moga-moga bermanfaat. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan ingat KBS, kemahiran, bermanfaat dan juga sopan. Bila kita bantu orang, ingat dalam surah Al-Imran ayat 191, Allah Ta'ala tak cerita sia-sia. Dan Nabi kata, man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Adik-adik, sampaikan salam saya kepada ibu ayah anda di rumah. Balik rumah nanti cakap, mak ayah, Ustaz Azam akan karikan salam. Boleh ke? Sampaikan salam kepada mereka, cakap, mak ayah, Ustaz Azam akan kari kata, mak ayah orang hebat, sebab mak ayah melahirkan saya. Dan juga mak ayah menjaga saya, mak ayah menghantar saya ke sekolah. InsyaAllah, saya akan menjadi orang yang bermanfaat dan membantu mak ayah di rumah. Amin insyaAllah. Wallahualam, sekali itu dahulu daripada saya. Dan maaf kekurangan, mungkin
saya nak kena beredar kejap lagi ni. Saya nak tu bergerak. Tapi mungkin boleh bergambar cikgu Tapi kena jaga pakai mask kan nanti aku nak masuk Facebook, masuk YouTube, masuk Facebook, masuk Instagram insyaAllah. Azam Al-Khankari. Jadi kira kita bergambar ikut SOP. Dan saya sangat seronok dengan jemputan ini. Terima kasih kepada Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk On kerana sudi menjemput saya. Dan terima kasih kepada semua guru-guru, para pelajar yang bersama pada hari ini. Dan juga unit ICT. Moga-moga Allah berkati dan rahmati kita semua. Adik-adik, berikan tepukan gemuruh kepada anda semua kerana anda bersama pada hari ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya serahkan kembali majlis kepada pengacara majlis. Terima kasih.